Zombie Apocalypse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat kita berjumpa lagi kepada semua murid-murid Cikgu tahun 4. Ini kita sambung kepada topik kita, iaitu darab perpuluhan. Okey, jadi sebelum cikgu mulakan, cikgu harap murid-murid dapat menyediakan buku teks, buku teks muka surat 90 dan 91. Okey, kita nak tengok kepada darab. Okey, kita sedia mula. Okey, untuk darab puluhan, okey. Pertama sekali kita tengok situasi yang pertama di sini adalah hitung jumlah isi padu dalam 3 botol. Okey. Tolong ingat bahawa apa beza darab dengan tambah ialah tambah dia hanya tulis jumlah saja. Tetapi bila darab dia ada jumlah dan ada bilangan. Ini bilangan. Itu bezanya. Kamu nak bezakan sama ada dia darab ataupun tambah. Kalau tulis jumlah saja ini tak ada. Okey. Jumlah saja, bilangan nombor tak ada. Itu adalah tambah. Tetapi kalau jumlah dan juga ada bilangan di sini, ini menunjukkan kepada operasi darab. Ya. Okey, cikgu harap kamu boleh ingatlah itu. Okey, kita tengok sini. Untuk darab dia ada banyak teknik. Okey, tapi kita rujuk yang buku teks dulu. Okey, yang pertama dipanggil ini adalah bentuk lazim lah. Darab biasalah. Darab lazim. Ini biasa. Yang biasa, yang common, yang biasa kita akan guna. Kita akan guna yang ini. Okey, apa beza darab nombor dengan darab perpuluhan adalah titik perpuluhan saja. Okey, titik perpuluhan saja yang beza. Okey, jadi di sini dia kata darab seperti nombor bulat, letak titik pada satu tempat perpuluhan. Kenapa? Sebab soalan dia nak satu tempat perpuluhan, jadi jawapan dia pun mesti satu tempat perpuluhan. Okey, dia akan dapat jawapan macam ni. Okey, kita tengok situasi yang kedua. Situasi yang kedua, kita guna kotak. Okey, bila situasi macam ini, sama juga, dia kata sini berapakah jumlah dan 4 biji. Nampak ada dua-dua ni. Ada dua-dua ni, inilah syarat untuk operasi darab. Okey, jadi dia dua tempat perpuluhan. Ini dua tempat perpuluhan, ini dua tempat perpuluhan dan jawapan pun mesti dalam dua tempat perpuluhan. Okey, nanti masa latihan kita akan buat macam mana. Okey. Boleh setakat itu, kita teruskan. Untuk yang ketiga diguna namanya ini adalah kekisi. Kalau bahasa Melayunya dipanggil kekisi. Kalau dulu, istilah dulu dipanggil leptis. Okey. Okey, tetapi saya ubah sikit daripada sini, saya panggil dia oren, tapi bukan bentuk ni bentuk buah oren lah. Bentuk bulat-bulat macam ni. Jadi kita akan buat. Okey, jadi bila macam ni, 3 tempat perpuluhan, jawapan pun mesti 3 tempat perpuluhan. 3 tempat. Maksudnya selepas titik tu ada 1, 2, 3. Jadi depan titik mesti 1, 2, 3 ataupun 1, 2, 3 kemudian titik. Okay, ini cara dia. Okey, darab dia sama. Untuk kekisi saya terangkan sikit, bentuk dia kamu kena buat macam ni. Kalau oren pun kena buat macam ni. Okey, ini adalah simbol darab, ini adalah operasi dia. Kemudian kamu cuma darab 2 darab 6 dapat 12, 8 darab 6 48 dan seterusnya. Kemudian kamu tambahkan. Okey? Seterusnya, okey, sekilas fakta. Ini fakta sajalah untuk pengetahuan kita. Rambut tumbuh lebih kurang 1.25 cm sebulan. Maksud dia 1 cm. Kamu tengok dalam pembaris kamu akan tahu 1 cm. Maksud dia rambut kamu akan tumbuh ni tu. Okey. Nak tahu ini dia punya lama wet dia boleh rujuk. Okey, sekarang ni soalan dia. Kira panjang rambut yang tumbuh pada bulan ke-10. Okey, sebulan dia tumbuh 1.25 cm. Kalau 10, maksudnya kamu darab. Okey, bila darab 10 ini, dia bagi dua cara. Cara yang pertama, kamu buat bentuk lazim. Cara yang kedua, kamu gerakkan titik ke kanan. Ke kanan. Ataupun kalau istilah kita sebut ke belakang. Okey, ke belakang sebab darab. Bila darab, nilai dia mesti besar. Ingat, darab nilai dia mesti besar. Sebab tu nak ke kanan ataupun ke belakang. Okey. Kalau bahagi ke kiri ataupun ke depan.
Ini darab macam biasa dah. Okey, darab macam biasa. Boleh? Okey. Kita tengok yang situasi yang kelima dan keenam. Apa beza dia? Okey, yang kelima dia darab 100. Jadi bila 100, dia akan gerak berapa? Gerak 2. Kenapa? Kita ikut bilangan sifar dia. Sebab bila ratus ada 2. 2. Jadi kita gerak 2. Okey, ratus ada 2 sifar, kita gerak 2 sifar. Okey, gerak ke kanan kenapa? Sebab darab. Kenapa darab nak ke kanan? Sebab darab besar. Kalau kamu gerak ke kiri ataupun ke depan, dia akan jadi nilai dia makin kecil. Bila makin kecil bukan darab, itu bahagi. Okey. Okey, situasi ini sama juga. Bila macam ini, kita boleh lihat kalau 10 kita gerak 1 ke kanan. Kalau 100 kita gerak 2. Kalau 1000 kita gerak 3. Dia akan jadi nilai dia berapa? 956. Titik dia di belakang. Okey, tapi bila di belakang itu nak nampak cantik, ialah kamu padam titik ini, tak perlu. Kenapa? Sebab di belakang titik itu hanya sifar saja. Jadi tak perlu isi. Nak isi tak ada masalah. Cuma tak cantik. Okey? Nak isi boleh, cuma tak cantik. Ibarat macam kamu pakai kain pelikat dengan kasut bola. Sesuai tak sesuai? Tak sesuai. Tapi boleh pakai tak? Boleh pakai. Kasut boleh pakai. Cuma kasut bola tak sesuai lah. Sama juga macam ni. Okey? Itu setelah dia. Okey, kita tengok sini. Nanti kita akan buat uji diri. Okey, sekarang ni kita pergi kepada uji diri. Kamu boleh ambil buku. Boleh buat dalam ni. Boleh buat dalam buku tulis. Buku conteng. Ataupun boleh buat dalam kertas A4. Okey, kita pergi kepada muka surat seterusnya, uji diri. Kita nak uji diri. Okey, sekarang ni kita tengok untuk satu. Saya tak buat semualah, saya pilih-pilih lah. Okey, mula sekarang ni kita ambil soalan A dulu. Kita ambil soalan A. Okey, kita ambil soalan A. Kita mulakan dengan soalan A. Uji diri kita mulakan dengan soalan A. Jadi kita buat bentuk lazim lah sebab ini bentuk lazim. Jadi 2.3 G darab 8. Okey. Darab 8 kamu akan dapat sini 4, 24 2 naik atas. Okey. 16 tambah 2 jadi 18. Okey, sekarang ni kita nak tentukan titik dia. Titik dia adalah satu tempat perpuluhan. Selepas titik ada 1. Jadi ini sama juga. Kita letak satu titik di sini. Jadi itu jawapan dia. Okey, itu yang A. Sekarang ni kita nak pergi kepada yang besar sikit lah. Yang besar sikit. Nombor yang besar sikit. Okey, kita pergi kepada E. E. Nombor huruf E. Okey, huruf E. Ini saya buat bentuk lain. Saya buat namanya, saya panggil dia pelangi lah. Okey, pelangi. Okey, jadi macam mana? 5 darab sifar perpuluhan 231. Dia akan jadi macam ni. Okey, sekarang ni kita buat 5 darab sifar. Dia akan jadi, kita letak sini, dia akan jadi sifar. Okey, kemudian 5 darab 2, dia akan jadi 10. Okey, 10. 1 di atas sifar. Sifar yang 10 tu di bawah ni. Okey. Kemudian 5 darab 3. Dia akan jadi 15. 5 di sini. 1 di atas sifar. Kemudian 5 darab 1. Dia akan jadi 5 di sini. Okey. Kemudian titik dia 3 tempat per. Kan, nanti kita tambah dulu. Kita tambah dulu. Sebab di atas tu dia akan jadi sini 5. 5, 1, 1. 3 tempat perpuluhan dia akan jadi di sini. Jadi ini jawapan dia. Ini bentuk pelangi. Okey. Kemudian satu lagi. Sampai 3 je. Okey. Kemudian yang seterusnya adalah yang ketiga I. Okey, macam mana I ni? Ni saya nak tunjuk kamu bentuk oren lah ataupun kekisi tadi lah. Okey, mula sekali kita nak tahu bentuk oren, kita kena pasti dulu bentuk oren.
Ada berapa biji oren yang kita nak tahu? Ialah ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita kena buat 5 biji oren. 1, 2, 3, 4 dan 5. Kenapa saya gunakan oren? Sebab oren senang, kamu tak payah guna pembaris. Kalau kamu buat kisi, kamu kena buat kotak dan menggunakan pembaris lah. Okey. Jadi lepas ni kita potong oren itu. Okey. Lepas kita potong oren itu, kita letakkan nombor dia. Jadi 7, 8, titik kena ada, jangan lupa 2, 5, 2. Kemudian di sini kita kena letak simbol darab. Darab berapa? 5. Okey, macam tu. Okey, sekarang ni baru saya tukar warna kepada warna hitam supaya nampak lebih jelas. Okey. 5 darab 2, 10. 1 sifar. 2, 5, 25. 10, 40 dan 35. Okey, jadi kamu dapat sini sifar. Sini tambahkan dia akan jadi 6, 2, 1, 9, 3. Okey, kemudian kita akan tulis 3, 9, 1, 2, 6 sifar. Kemudian kita lihat 3 tempat puluhan. 1, 2, 3. 1, 2, 3 titik. Jadi 1, 2, 3 dan titiknya di sini. Jadi ini jawapan dia. Boleh? Okey? Boleh faham ya? Okey, yang lebih ni kamu boleh buat latihan lah di rumah nanti lah bila masa-masa terluang nanti. Okey. Okey. Seterusnya kita nak pergi bincang soalan yang kita buat dalam buku PBD waktu PDPR yang selepas cuti raya. Okey, saya bagi kerja rumah. Kita akan bincang. Oh, minta maaf. Sebelum tu kita nak pergi kepada soalan nombor 2. Okey, kita nak pergi kepada soalan nombor 2. Okey, yang kedua. Saya terlupa selepas tadi. Okey, soalan kedua ni darab cepat. Darab cepat maksudnya dia melibatkan 10. Jadi maksudnya bila darab cepat, kamu tak boleh buat bentuk lazim. Kamu kena buat bentuk yang cepat lah. Okey, jadi yang cepat kamu gerakkan titik saja. Contohnya A, kita ambil yang A. 10 darab 8.34. Jadi bila satu gerak titik ke kanan dia akan jadi 83.4. Okey, kalau yang B dia akan jadi berapa? Gerak titik berapa? 1, 2. Saya tukar warna merah lah, lebih sesuai. Okey, 1, 2, dia akan jadi berapa? 5, 4, 3, 1.9. Kalau yang ketiga, minta maaf. Saya terlepas pandang. Okey. Dia 1 bukan 2. Silap. Dia 1 saja. Minta maaf, maafkan saya. Okey, dia 1 saja. Jadi gerak dia 1 sahaja titik. 1. Jadi dia akan jadi ni 543.19. Okey, C baru 2 sebab dia 2 sifar. 2 sifar, jadi gerak 2, 1, 2. Dia akan jadi sifar yang depan ni tak perlulah sebab sifar lain ada. Jadi dia akan jadi 7.5. 2 sifar ni tak payah, kita potong. Okey. Okey, yang D pula sama juga serata 2, 1, 2. Dia akan jadi 208.7. 3 sama juga 1, 2, 3. Okey, yang sifar ni dia akan yang tak ada ni dia akan jadi tambah sifar, dia akan jadi 92,400. Dan seterusnya ini 3, 1, 2, 3 dia akan jadi 8,006. Jadi itu saja. Okey. Boleh ya? Itu dah cepat. Maksudnya kalau darab 10, 100 dan 1000 kamu hanya perlu gerakkan titik ke kanan saja. Okey, tak perlu nak kira bentuk lazim. Video ini. Jadi selamat belajar. Assalamualaikum. Kita jumpa di hari dan waktu yang lain. Bye.
we gon'